hakikat yang halal tu daging ayam, daging ikan, daging lembu. Sampai macam ini aku jelaskannya. Darah ayam haram, darah lembu haram, darah kambing haram. Yang aku cakap ni bukan kambingnya yang haram, bukan lembunya yang haram. Ini kena faham. Adakah aku cakap kambing haram? Yang aku cakap haram ni darah, tidak terkecuali darah apapun, tak ada kecualinya. Kalau bunyi kambing, sebut lembu, sebut ayam halal, itu di bab awam. Salah? Tak salah, boleh makan. Di bab awam ni. Bab hakikat makrifat musyahadah, tak boleh dimakan ayam tu, kambing tu tak boleh dimakan. Mesti dipisahkan daging kambing, daging lembu, daging ayam tu dengan darah kambing, ayam, lembu tu. Sebab yang halal tu dagingnya, bukan darahnya. Kajian bab makan ni sangat panjang lebar. Makna makan ni sangat luas. Ada bab makan yang dijelaskan di dalam kaedah hukum syariat. Tentang bab makan di dalam bab syariat. Ada bab makan, kaedah makan, cara makan di bab tarekat. Ada bab makan, kaedah makan, kaedah hakikat. Begitu pula di makrifat, kalam, musyahadah. Kepahaman tentang makan ni, kepahaman tentang makan ni, bab makan ni, nanti boleh masuk berhubungan dengan bab suci, disucikan. Jadi kaedah makan kaum awam, kaum syariat sangatlah berbeza, sangat berbeza dengan kaum hakikat makrifat. Ini sangat berbeza. Di mana bab keilmuan ini ada 7 tingkatannya. Kepahaman keilmuan ada 7 tingkatannya. Begitu pula tingkatan nafsu ada 7 tingkatannya. Manusia, kedudukan manusia, begitu pula dalam 7 tingkatan. Kedudukan manusia ni, hal keadaan manusia ni ada 7 tingkatan. Keilmuan juga ada 7 tingkatan. Keadaan kedudukan nafsu juga ada 7 tingkatan. Cara kaedah juga ada 7 tingkatan. Nah, sekarang yang pertama sekali, cara bab pengetahuan kaum awam. Dalam kaedah keilmuan kepahaman kaum awam, dengar ayam, bunyi ayam mesti bunyi halal. Ini bab awam, ini kaum awam, manusia awam, kedudukan manusia awam. Tingkatan yang pertama, dengar bunyi lembu, tengok lembu, bunyi lembu, halal. Sebut lembu saja, kambing mesti halal. Ini bab awam. Ini bukan mengkeji. Bukan. Mengkeji kah saya ni? Menyalahkan kah?
tiap-tiap yang tidak disebutkan haram boleh makan. Kenapa di bab hakikat tak boleh? Bab awam yang dijadikan Allah, tiap-tiap yang dijadikan Allah boleh makan. Untuk apa Allah jadikan? Untuk apa Allah buat? Untuk dimakan. Ini bab awam, ini paham awam, ini ilmu awam. Tengok ayam, halal. Tengok lembu, dengar bunyi lembu, halal. Kalau di bab hakikat, faham hakikat, kaedah hakikat, yang halal tu daging lembu, yang halal tu daging ayam, yang halal tu daging kambing. Dagingnya yang halal. Kalau di bab hakikat, tak sama kaedah awam dengan kaedah hakikat. Siapa yang tak menerima perbezaan ni, mestilah bab awam. Sebab apa? Pelik dengar. Bab awam ni pelik. Kenapa pula tak boleh dimakan? Kalau di bab awam. Dengar sini elok-elok ya. Saya cakap ni bab awam, bab kebanyakan. Manusia awam, manusia kebanyakan. Bab hakikat, yang halal tu daging ayam, daging ikan, daging lembu. Sampai macam ini aku jelaskannya. Darah ayam haram, darah lembu haram, darah kambing haram. Yang aku cakap ni bukan kambingnya yang haram, bukan lembunya yang haram. Ini kena faham. Adakah aku cakap kambing haram? Yang aku cakap haram ni darah, tidak terkecuali darah apapun, tak ada kecualinya. Kalau bunyi kambing, sebut lembu, sebut ayam halal, itu di bab awam. Salah? Tak salah. Boleh makan di bab awam ni. Bab hakikat, makrifat, musyahadah, tak boleh dimakan ayam tu, kambing tu tak boleh dimakan. Mesti dipisahkan daging kambing, daging lembu, daging ayam tu dengan darah kambing, ayam, lembu tu. Sebab yang halal tu dagingnya, bukan darahnya. Sampai di sini paham? Yang halal daging, darahnya halal. Haram. Siapa yang kata darah lembu tu halal? Siapa yang kata darah ayam tu halal? Siapa yang cakap? Siapa yang berani cakap? Setitik darah ayam halal ke haram? Setitik. Boleh berubahkah hukum dengan yang setitik ni dengan yang banyak? Ini kalau di bab hakikat. Kalau di bab makrifat, orang-orang hawas, kaum hawas, manusia hawas, kedudukan hawas, lagi kedudukan hawasul hawas. Orang yang sentiasa menggunakan akalnya, orang yang mengkaji, bukan yang mengaji. Kalau bunyi kambing halal, najis kambing tu halal ke tidak? Tulang kambing, gigi kambing, kulit kambing, ekor kambing, kaki kambing tu halal juga. Fikirlah, guna akal lah. Lembu tu, yang halal tu daging lembu, daging ayam. Tai ayam tu halal juga. Najis ayam tu halal juga. Perut ayam tu halal juga. Usus lembu, ekor lembu, kulit lembu halal juga. Tulang lembu tu halal juga. Ini kalau di bab hawasul hawas, dia kaji balik.
Tak makan macam itu aja. Tiap-tiap darah haram. Kami haramkan darah kepada kamu. Titik saja baju, ada titik darah pada baju kita, boleh semayang dah? Boleh semayang. Bukan masuk dalam perut, titik dekat baju saja sudah batal wuduk, batal solat. Macam mana masuk dalam perut? Titik saja batal semayang, sudah membatalkan semayang. Sebab darah tu najis mukhaladah, najis berat. Nah, kalau di bab awam, kalau di manusia awam, kajian awam, kedudukan awam, darah yang ada pada daging tu halal. Di kedudukan awam, kedudukan manusia awam, ya, darah ayam tu, darah yang ada di daging ayam tu, itu halal. Sebab ayamnya halal. Daging kambing tu, darah yang ada di daging kambing tu halal. Sebab kambingnya semua yang ada pada kambing tu halal. Sebab bunyi halal. Ini di bab awam, tak boleh disalahkan ni. Sebab dia, pendapat dia macam itu, pendapat dia, faham dia macam itu. Jangan disalahkan. Biarkan aja dia makan tu, jangan gaduh. Kenapa tak boleh makan? Boleh, makanlah yang boleh makan. Kita jangan gaduh. Kulit lembu pun halal, tulang lembu pun halal, ekor lembu pun halal. Kotoran lembu tu, tahi lembu, najis lembu tu pun boleh dimakan. Sebab lembunya halal. Lembu kan halal. Gigi lembu pun kalau boleh dimakan dia halal tu. Sebab bunyi halal. Nak sembelih dekat mana pun, sembelih dekat mana pun, siapa yang sembelih pun halal. Sebab lembu tu bunyinya halal. Boleh makan, boleh lah. Boleh gigit, boleh makan dia. Ini di bab awam, manusia awam, nafsunya nafsu awam, tingkatan nafsunya tingkatan amarah bisu, akalnya pun akal awam. Monyet tu halal ke haram? Monyet beruk halal ke haram tu? Haram. Mana ada dalam Al-Quran cakap monyet haram beruk? Beruk? Tapi tak ada dalam Al-Quran cakap haram boleh makan tu. Sebab tak ada dalam Al-Quran kata beruk ni haram, boleh makan juga. Gajah, ada yang cakap binatang ternak ni boleh buaya pun kalau ternak boleh makannya. Makanlah haiwan ternak kamu. Seapapun haiwan yang diternak boleh makan. Ular pun kalau diternak boleh makan. Tak ada cakap dalam Al-Quran ni. Macam mana bunyi lembu kata halal? Ini pemikiran macam mana? Kalau sebut lembu saja halal, kan ada hukumnya. Ada hukumnya. Al-Quran ini kepada orang yang berfikir. Ada bab kesucian. Tai lembu tu, yang dalam perut lembu tu halal juga. Sampai lembu pun cakap dengan member dia, dengan kawan dia, lembu, apa bro, aku pelik lah tengok manusia ni. Kenapa kau pelik? Kita ni tak pernah makan manusia ni kan? Iya bro. Kenapa manusia ni makan kita ni sampai ekor kita pun dimakan, tulang kita pun dimakan, dengan kulit-kulit kita pun dimakan dia? Babat babat ke perut kita ke, usus kita ke, tersilap-silap babat yang ada kotoran kita pun dia membalun semua. Lembu, pernah tak dengar lembu tu bercakap dengan kawan dia? Tak pernah. Tengok lembu bercakap, tak pernah dengar? Tuan tak pernah dengar? Tak pernah dengar lembu bercakap dengan kawan dia berdua-dua? Aku pun tak pernah dengar juga. Ada manusia awam, ada manusia berkedudukan awam.
Ada manusia berpengetahuan awam, ada manusia berpengetahuan berkeilmuan awam. Kalau dekat Indon, berpendidikan awam, berakal awam, cara berfikir awam. Ada manusia hawasul hawas, cara berfikirnya, cara keilmuannya, kaedah akalnya, kepahamannya, hawasul hawas, sangat berhati-hati. Apa saja yang dia buat, mesti dia guna akalnya, dia guna ilmunya, dia guna kepahamannya. Jadi dia tak sembarang makan, tak macam kaum awam. Macam tadi saya cakap tadi, bunyi saja halal lah tu. Jumpa lembu memang halal. Sangat berbeza dengan kaum awam, kaum hawas ni. Macam mana tadi kaum awam dah buka habis. Dah jelas saya tadi. Darah lembu pun halal. Kenapa darah lembu halal? Lembunya halal. Darah ayam halal. Sebab ayamnya semua yang ada pada ayam tu, bulunya pun halal juga. Bulu ayam, tai ayam, najis ayam tu, kotoran ayam tu halal sebab ayamnya halal. Tai lembu, najis lembu, kaki lembu, tulang lembu, kulit lembu halal. Kulit lembu, nasib gigi lembu tu keras. Kalau gigi dia tak keras, boleh makan pun halal juga. Ini kaum awam. Salah ke tu? Tak salah bagi yang nak makan. Jangan disalahkan, jangan kita gaduh. Nah, masuk di bab hawas, kaum hawas. Kalau kaum hawas ni, dia kaji, dia mengkaji, dia memahami, dia orang yang berfikir. Kaum yang berfikir, kaum yang cerdas, kaum yang pandai, yang guna akalnya. Memang lembu halal. Kajian hawas, dagingnya yang halal. Daging lembu yang halal. Darah lembu itu haram. Daging ayam itu halal. Tulang ayam haram. Tulang lembu haram. Tak boleh dimakan tu. Kaki lembu, ekor lembu, kulit lembu. Bagi kaum hawas, bukan kaum awam ni. Saya cakap ni, jangan bertelaga, jangan gaduh. Kalau kamu kaum awam, jangan gaduh. Makan je boleh tu. Boleh makan. Beruk pun halal tu, makan aja. Buaya halal sebab tak sebut dalam Al-Quran. Gajah boleh makan. Itu dulu gajah tu kecil tu. Dulu gajah tu kecil, habis dimakan orang. Itu Allah bagi besar tu. Takut orang makannya. Kalau gajah sebesar kambing, sebesar ayam, macam mana? Itu dulu gajah tu kecil. Gajah kecil dulu tu, habis dimakan orang. Sebab halal. Sebab tak ada sebut dalam Quran. Itu buaya dulu kecil macam ikan, dimakan orang. Gajah tu dulu kecil tu, lama besar dah takut orang makannya. Kalau kecil memang habis gajah. Buaya tu dulu kecil macam ikan, Allah takut semua orang makan. Tengok buaya sekarang, siapa berani makan tu? Tapi dimakan orang juga. Apa yang tak dimakan orang sekarang? Boleh gigit, boleh makan. Jadi kita ni jangan bertelaga, jangan gaduh. Oh ini boleh makan, boleh. You boleh makan. Siapa yang boleh makan. Jangan gaduh. Jangan keji mengkeji. Saya akan dah jelaskan kan. Kalau di bab hawas, kaum hawas ni, tulang, kulit, darah, dia tak nak makan.
kepada kesehatan kita pun sudah menyalahi kesehatan kita. Diabetik, darah yang bermasalah. Ginjal, buah pinggang, darah yang bermasalah. Jantung, darah yang bermasalah. Kolesterol, darah yang bermasalah. Kanser, darah yang bermasalah. Sebab darah ni mendatangkan penyakit. Apa-apa penyakit tu semuanya ada pada darah yang rosak. Tension, apa orang panggil darah apa? Darah tinggi, itu darah kotor. Kolesterol, darah kotor. Diabetik, darah manis. Ginjal, darah beku. Prostat, apa panggil? Prostat ya? Batu karang, batu buah pinggang, batu ginjal, semua darah yang bermasalah. Darah kotor, darah manis, darah beku, kanser darah, ini semua darah. Semua penyakit darah angka muka dia, perkara dia darah lah yang bermasalah. Kanser tu di mana penyakit dia? Bukan darah. Jadi orang yang mau berfikir, orang yang nak sihat, tak boleh makan darah. Kaum Hawas tu dia tak nak sakit. Sebab darah ni, di situlah datangnya penyakit. Masuknya penyakit itu dari dalam darah. Darah haiwan tu ada darah tak? Penyakit haiwan tu di mana? Penyakit haiwan tu di mana? Bersemayam dia tu. Tempat penyakit tu di dalam darah Apabila darah haiwan tu kita makan, berjangkitlah penyakit haiwan tu kepada kita. DNA dia, sifat dia, kelakuan dia, tabiat haiwan, tabiat binatang masuk pada kita. Haiwan ni ada penyakit tak? Kalau penyakit manusia ni darah yang bermasalah, penyakit haiwan darah haiwan juga. Itulah makanya Allah katakan, Allah sebutkan firman Allah di Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3, diharamkan kepada kamu darah. Maksud diharamkan tu jangan dimakan. Kalau ditengok-tengok aja tak haram. Inilah sebab dia. Itulah banyak sekarang banyak penyakit. Kita sihat, kita banyak duit, kita kaya raya, tapi sakit. Penyakit banyak sekarang ni, macam-macam. Jadi darah itulah, ya. Jadi kalau darah haiwan, kalau haiwan yang sakit, ada pula lagi. Ada apa? Haiwan tu sebelum dimakan dia injek dulu. Tengok ayam. Berapa hari dah boleh potong dah? 42 hari ayam boleh makan, boleh sembelih. Nenek moyang aku kalau tak setahun tak boleh makan ayam tu. Sebulan lebih sikit apa dibagi ayam tu makan. Sekarang lembu satu tahun saja usia dia, umur dia, ada yang sampai 2 tan. Orang tua-tua dulu bela lembu kalau tak 2-3 tahun mana boleh sembelih. Sekarang dekat luar negara, apa dia orang buat? Kambing dengan babi dikawinkan, diklon. Babi dengan kambing. Jadi apa tu? Jadi bekam. Babi kambing. Dia panggil apa? Ini daging bekam. Ingat bekam apa? Rupanya babi kambing. Nampak macam kambing. Kalau umat Islam ni tengok babi tak nak makan kan? Kalau babi yang keluar dengan kambing, begitu juga darah dengan daging. Begitu juga darah dengan daging. Dagingnya halal demi Allah, demi Rasulullah, halal. Apa lagi? Tak ada aku cakap ayam tu haram. Tak ada aku cakap lembu tu haram. Tak ada. Ini yang jadi permasalahan. Aku dicakap orang ni buat hukum baru. Apanya? Ayam halal, lembu halal. Apa lagi? Makanlah semua. Kaki ayam pun makanlah, kaki lembu pun makan. Boleh bagi yang nak. Tiap-tiap darah tu Lepas tu ada yang tanya, Bang Hadi, habis darah manusia ni ada ke tidak? Dalam tubuh kita ni, dalam jasad kita ni ada darah ke tidak? Macam mana tu hukumnya?
Haram lah ni tubuh kita ni. Tengoklah. Dia ingat saya tak boleh jawab benda ni. Dalam badan kita ni ada darah tak? Haram lah badan kita ni. Kembali ke usul. Tiap-tiap anak cucu Adam, tiap-tiap anak cucu Adam yang diberanakkan, yang dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Makna suci di sini, suci pandangannya, suci jasadnya. Kalau jasadnya suci, darahnya suci, bersih. Pandangannya bersih, pendengarannya bersih, hatinya bersih, darahnya bersih, perkataannya bersih, otaknya, akalnya, ilmunya semua bersih. Sebab dalam keadaan suci. Jangan dikotorkan, jangan dicampur dengan yang batil. Inilah kajian bab kesucian. Itu jawabannya. Kamu itu bersih, suci dalam keadaan beranak, suci bersih kamu. Darah kamu pun bersih. Mengapa boleh jadi kotor? Kamulah yang mengotorkannya sendiri. Ini jawabannya. Semua yang di laut boleh dimakan. Tolak kapal silam je. Tiap-tiap yang berkaki 4 boleh makan. Tolak kursi dengan meja saja. Dululah. Nasib manusia ni kaki 2. Kalau kaki 4 memang aku makan juga. Iya, itu ilmu saya dulu. Pergi belajar, cari guru sana, berguru sini. Lambat masuk, otak beku, otak keras, hati keras. Suka mengkeji orang, suka menghina orang, memfitnah orang. Ya. Sebab apa? Makan haiwan, makan binatang. Sifat haiwan itu, karakter haiwan itu masuk ke tubuh, masuk ke badan, masuk ke perut. Bagaimana Nabi kita? Bagaimana Nabi kita bersabda? Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kau jadikan perut kamu bangkai hewan. Jangan kau jadikan perut kamu kuburan bangkai hewan. Semuanya masuk. Makanlah haiwan ternak kamu apabila kau mampu memisahkan darah dan dagingnya. Sesungguhnya darah itu haram, daging itu halal. Apabila kau mau makan daging, maka pisahkanlah dengan darahnya, bersihkanlah darahnya. Itu makanya Rasulullah mengajarkan menyembelih. Bagaimana menyembelih itu? Macam mana kaedah membelih itu? Menyembelih, memotong, menyembelih. Mesti putus urat. Putus kedua urat lehernya, urat yang besar tu, darah tu boleh keluar semua. Kalau putus caranya, bagus caranya, 1 titik darah pun tak ada. 1 titik pun tak ada darahnya. Kalau pandai, kalau betul caranya. Kalau tak betul sembelihnya, daging tu, ayam tu masih berdarah. Masa putus urat tu, jantung berhenti tak? Jantung lembu tu tak berhenti kan? Dia pump semua darah. Tapi mesti betul sembelihnya. Berbeza menyembelih dengan menyayat. Tahu menyayat? Disayatnya apa nama tu? Dia gesek aja, dia sikit aja. Dia bukan sembelih. Kalau urat dia tak putus, darah tak keluar habis. Itu makanya jangan memakan haiwan yang kena pukul, tercekik, kena bantai, kena injak. Jangan. Kenapa tak boleh makan haiwan yang tercekik, yang kena pukul, yang tak disembelih dengan atas nama Allah? Kenapa tu? Darah dia tak keluar. Yang buat rasa ayam tu darah ayam. Yang buat rasa lembu tu darah lembu. Darah itulah yang berasa lembu. Darah ayam berasa ayam. Darah ikan berasa ikan. Cuba masuk dekat icebox, beli daging, letak dekat icebox tu, ada rasa tak? Daging, air ikan, cuba letak dalam icebox tu 3 hari. Cuba masak. Ada rasa tak ikan tu lagi? Sebab darah dah mati. Mana ada rasa lagi? Dia kata apa? Tak manis, dia kata. Tak fresh dia. Tak fresh. Kalau nak fresh, makanlah ikan tu hidup-hidup. Mesti fresh punya. Ayam tu kena makan hidup-hidup baru fresh. Baru masak. Baru masak.
Cuma haiwan, cuma binatang yang memakan makanannya dimatikan dulu. Kaedah haiwan nak makan, makanannya dia dibunuhnya dulu. Haiwan tu kalau nak makan, makanan dia dibunuh dulu, dimatikan dulu. Jadi kalau ada manusia nak makan, dimatikannya makanannya dulu. Macam mana ni? Caranya aja yang berbeza. Kalau haiwan tu digigit dia, kalau manusia ni disembelih dia. Inilah perbezaan kaum awam, kaum hawas. Di zaman jahiliyah dulu, zaman Rasulullah, tak ada makan lain. Yang ada tu keledai, kuda, kibas, onta. Itu aja dulu pemakanan. Zaman jahiliyah, mana ada macam sekarang. Ada tahu, ada tempe, ada sayur ni. Dulu mana ada tanam-tanaman, mana ada sayur. Siapa nak tanam sayur? Padang pasir tak tumbuh dah. Nak makan daun kurma. Ketahuilah, apabila kamu masa dilahirkan, masa kamu diberanakkan, kamu dalam keadaan sihat, dalam keadaan sempurna. Esok kau balik pun kepadaku, kau pulang kembali kepadaku, mesti dalam keadaan, ya. Jangan kau kembalikan amanah Allah dalam keadaan rosak. Faham amanah? Apa itu amanah tu? Kena jaga tak? Apa-apa yang dia bagi Allah, apa-apa yang datang daripada Allah ni, amanah Allah ni, kena balik tak amanah balik? Boleh rosak ke? Kenapa ada penyakit? Allah bagi penyakit kau dulu. Allah suruh simpan ke penyakit tu. Ini aku bagi kau rezeki, penyakit, ajal. Adakah macam tu? Kenapa esok nak mati, nak balik kepada Allah? Kenapa bawa tu semua? Dulunya kau emas murni, maka hendaklah kau emas kembali. Dulunya engkau semurni-murninya emas yang murni, maka emas yang murni itu aku akan ambil kembali. Amanah Allah mesti kembali kepada Allah kembali. Apa-apa yang dibagi Allah bagus, baik, mata, telinga, semua, jantung, ginjal, semua, darah, sehat walafiat, suci, bersih, fitrah, esok mesti balik kepada Allah dalam keadaan yang sama. Tak boleh sebesar zarah pun kurang. Tak boleh. Ada satu wali Allah, ya, riwayat seorang wali Allah. Ya Allah, bukankah amanah ini mesti balik kembali kepada engkau, ya Allah? Masa dia kembali berpulang kepada Allah, memang rambut hitam semua. Dengan izin dan kuasa Allah, rambut semua hitam, muda balik semua. Mata semua terang semua. Tak ada satu pun penyakit. Allah balikkan semula balik. Apa yang mustahil bagi Allah kalau Allah nak buat? Itu saya hairan tu. Masa guru saya wafat tu, masa guru raib tu, dia nak raib 7 hari semasa dia nak pergi nak raib tu. Kata aku, ini kau ni guru aku ke bukan? Dah buta ke mata kau? Adakah guru kau tak kenal? Bukan guru. Aku tengok guru tak macam dulu lagi. Ini aku nak kembali ke Tuhanku. Aku kena baikkan semula semua. Boleh baikkan balik? Guru saya kan tak mati, tak masuk lubang, tak ditanam, tak berjaya, tak apa-apa. Mati itu ada 4 perkara. Yang pertama, lebur jasad, hancur jasad, binasa jasad, roh tak balik. Yang kedua, jasad utuh, bagus, awet dia, tak lebur, tak binasa, roh balik. Yang ketiga, jasad bagus, roh balik. Yang keempat, jasad, roh, kedua-duanya balik sekali. Kita nak yang mana? Kita ni nak kembali kepada Allah ni cara yang mana? Kalau kita nak jasad hancur, roh tak balik, balun semuanya, garanti memang ke dalam tanah perginya. Membusuk kau dalam tanah, garanti busuk kau.
Siapapun kau, ulama ke, ustaz ke, guru ke, wali ke, kuali ke, nabi ke, ubi ke, mampui kau dalam tanah. Tak ada cerita. Makanlah semua. Syariat hakikat ni mesti jalan kedua-duanya. Zahir batin ni satu. Jadi mudah aja. Hidup ni pilihan. Hidup ni kita yang nak. Allah reda saja kepada kita. Kau nak masuk ke dalam tanah, ini caranya. Kau nak kembali kepada aku, ini cara kaedahnya. Kita yang memilihnya. Hidup ni kita yang nak hidup. Allah bagi hidup. Kita nak selamat, Allah bagi selamat. Kita nak surga, Allah bagi surga. Nak ke neraka, mudah bagi Allah membaginya. Jadi surga neraka tu bukan Allah yang bagi. Allah tak sediakan neraka dengan kita. Allah tu Tuhan, Maha Kasih, Maha Sayang. Adakah ciptaannya yang seelok-eloknya, yang bentuk yang sebagus-bagusnya nak dihancurkan ke neraka? Kita, anak kita je tak nak kita matikan. Siapa di sini ada anak yang nak membunuh anaknya? Ada? Ada tak seorang ayah, seorang bapa nak menghancurkan, nak binasakan anaknya? Ada? Lagi Allah, lagi Tuhan. Kita manusia aja tak nak anak kita ni susah. Adakah Tuhan nak kita ni susah? Itu bukan Tuhan. Mengapa disusahkan? Kita sendiri yang nak susah. Kita sendiri yang nak binasa. Kita sendiri yang nak sakit. Kita sendiri yang minta masuk ke neraka. Bukan Allah. Allah kan yang masukkan ke neraka? Allah yang masukkan? Mana pernah Allah masukkan ke neraka? Itu seuzon kepada Allah. Allah tak nak masukkan kita ni ke neraka. Tapi kitalah yang minta dimasukkan ke neraka kerana perbuatan kita, kerana kekotoran jiwa kita, kekotoran hati kita, kebusukan hati kita, kekejian perbuatan kita, kemungkaran perbuatan kita, perkataan kita, hayalan kita, maksiat semua. Masuklah pandangan, pendengaran, pikiran, hayalan kita. Itu yang mengantarkan kita ke neraka. Bukan Allah. Allah nak kita tu kembali. Akulah sebaik-baiknya tempat kembali, kata Allah. Tapi kau tak nak. Aku dah tunjuk ajar jalannya, aku dah bagi ayatnya, aku dah turunkan Nabi, aku dah bagi kau huswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik. Kau tak nak juga. Cukup-cukup kan Allah bagi. Ada petunjuk jalan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kenapa kau tak guna? Kereta ada tak buku petunjuk dia? Buku dia, user manual dia, boleh tak pakai Honda punya? Pandai pula Aku ni Mercedes. Berani tak pakai manual book tu yang Honda punya? Berani tak? Berani tak? Tak berani pula. Kita ni manusia, kenapa tak guna Al-Quran sebagai petunjuknya? Berani pula pakai petunjuk-petunjuk yang lain. Kalau kereta rosak, amboi. Ada juga part dia, spare part dia banyak juga. Bagi mampui lah kereta tu. Jantung ni ada juga. Ginjal, benda tak ada jual, tak jaga. Sebiji aja Allah bagi. Kenapa aulia Allah, orang sufi, guru-guru terdahulu, mana ada usia 60-70? Tak ada. Guru aku mana ada guru. Susahlah kalau nak bercerita guru. Nanti tak percaya. Buat apa? Tak ada bukti. Kita tunggu sama-sama. Siapa dulu mati esok, makanlah semuanya tu. Tanda tu, tanda kembali tu, tanda wafat tu, itu mengikut kesucian manusia itu. Tanda tu tak sama. Tanda seseorang tu tidak boleh kita guna dengan apa yang akan datang kepada kita. Tak sama. Ikut peringkat lah. Kalau Jahannam, mesti tandanya yang Jahannam juga. Kalau orang suci, tandanya yang baik juga, yang suci juga.
Yang suci tu kembali ke Maha Suci, yang kotor tu kembali kepada yang kotor. Taklah yang suci tu kembali ke kotor. Berbeza-beza. Ada orang tengok dalam buku tanda-tanda kematian, apabila 1 tahun lagi lidah terasa payau, bergerak tulang sulbi sampai ke ubun-ubun balik lagi ke sulbi, ini 40 lagi nak mampu. Ini apa ni? Itu kajian bodoh. Samakah? Tidak ada satu pun yang sama. Hal-hal, keadaan, tanda-tanda kematian tiap-tiap manusia, tak ada satu pun yang sama. Manusia ni dijadikan Allah satu saja, tidak ada samanya. Unik manusia ni kan, sebab dia mengandungi sifat Allah, zat Allah. Tak boleh. Itu keindahan Allah ni, kekuasaan Allah.